Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Nampak gayanya, hubungan sulit antara Anwar Ibrahim dan Zaid Hamidi sejak sebelum PRU15 semakin lama semakin terbongkar. Dan yang membongkarkan siapa? Tak lain tak bukan orang-orang kanan mereka sendiri. Kita intro dulu. Cerita macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya rasa anda masih ingat lagi ketika Ashraf Wajidi Dusuki yang merupakan Setiausaha Agong UMNO pada ketika ini dan juga Wan Mahusin berpodcast, Ashraf Wajidi telah mengantuikan betapa Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga seorang lagi, kalau tak salah saya, Saifuddin Nasution kot, telah berjumpa mereka pada jam 3 pagi lebih kurang selepas PRU yang 15 untuk mengucapkan tahniah dan adalah beberapa perkara yang dibincangkan. Wallahualam bisawab. Masa itu, anak-anak papa masih lagi kata, benda kan ini semua tipu dan sebagainya, ini semua tak ada benda dan macam-macam lagi. Tengok-tengok tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada satu podcast yang menampilkan Syamsul Iskandar Mat Hakim, setiausaha politik kanan kepada Perdana Menteri. Dia telah mengantuikan lagi sebenarnya betapa berkemungkinan besar Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Zaid Hamidi memang ada perancangan daripada awal, memang ada deal cikgu dan anak murid sejak daripada awal sebelum PRU 15 lagi untuk bekerjasama selepas PRU yang ke-15. Anda cuba tonton video ini. Tapi Datuk Seri ada juga yang menyatakan sebenarnya Datuk Seri merupakan pemenang ketika itu dan juga Datuk Seri beri laluan kepada Datuk Seri Zahid untuk dapat kerusi, untuk dapat formkan government madani. Macam Datuk Seri cakap tadi, kalau Datuk Seri menang, mungkin kerajaan madani tak dapat ditubuhkan. So, what's your comment on that? Susah lah komen. Saya akan ambil jalur rasmi lah. Rasminya SPR umumkan saya kalah 348. Okay. Tapi sebenarnya dalam proses kiraan undi itu sebenarnya, secara jujur saya dapat panggilan telefon daripada Datuk Seri Anwar dalam pukul 2.30 pagi. Itu yang menarik sebab di Bagan Datuk ni 60,000 yang undi. Tapi sebab pukul 2-3 pagi. Tempat-tempat lain dah umum dah. Di Bagan Datuk ni tak umum lagi kan. Jadi ketika itu saya cakap dengan kawan, we have to fight. Kita kena make sure kita kira betul-betul. Undi rosak pun dekat 800. Saya kan kalah 348. Jadi we want to continue and fight. Iyalah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar waktu itu dia telefon. Dia kata okay, I was impressed dengan you punya kerja kuat di Bagan Datuk dan sebagainya. Tapi Sam, kita nak tubuh kerajaan. Kan. Datuk Seri Zahid telah pun keluar surat, tanda tangan untuk menubuhkan kerajaan. Ketika itu, plus Datuk Seri Zahid punya kemenangan, dia jadi 30 kursi parlimen. Pakatan Harapan ada 82. Campur dengan 30, just nice 112 untuk tubuh kerajaan. Saya tanya Datuk Seri Anwar, saya kata, bos, ini betul-betul berlaku tak? Is this really happening? Saya tak mau jadi macam dulu lah. Tak nak kena game lah. Tak kena game kan. Kali ni kita nak buat betul-betul kan. Kita, yes Sam, you are forming the government. Dekat video ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang Syamsul Iskandar dia sama ada terlepas cakap ke ataupun dia kata, kalau aku cakap pun tak ada hal pun sebenarnya kan sebab kerajaan dah terbentuk pun, so no problem. Tetapi kita ceritakan satu persatu. Syamsul Iskandar telah mengakui pada ketika PRU15, kan masa PRU15 tu Syamsul Iskandar lawan dengan Zaid Hamidi dekat Bagan Datuk. Dan kita semua tahu yang Syamsul Iskandar tengah ketinggalan 350 undi, 348 undi masa tu kan. Dan itulah keputusan akhirnya pun kalau ikutkan. Dan pada ketika itu, Syamsul kata dekat Kak Wan, iaitu Wan Azizah lah. Dia kata lawan sampai habis sebab dia kata undi rosak pun 800 lebih. Dia punya ketinggalan 300 lebih je, jadi mungkin boleh fight benda ni. Tengok-tengok, Syamsul Iskandar kata Anwar telah call dia jam 2.30 pagi. Dan kita masih ingat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara keputusan yang paling lambat kita ketahui ketika PRU15 dulu ialah di Bagan Datuk sebenarnya. Dan secara asasnya, apa yang Syamsul kata ketika Anwar call tu, dia kata, okay fine, bagus Syamsul, memang you lawan yang bagus sekarang ni, memang kita banggalah apa yang dia buat sebagainya. Tetapi sekarang macam ni lah, kita sekarang ni nak tubuhkan kerajaan. Macam tu lebih kurang kan. Kita nak tubuhkan kerajaan, kita deal bagi Zaid menang dan sebagainya. So that nanti bila Zaid menang, UMNO BN akan ada 30 kursi. Kita Pakatan Harapan ada 82. So kalau campur ngam-ngam 112. So basically-nya, you tak apalah, you reland je lah. You bagi Zaid menang, tak ada masalah. Kan? Kita bagi Zaid menang sebab memang kita dah deal nak buat kerajaan.
So, itu ialah pengakuan si Syamsul Iskandar sendiri tau. Bukannya saya reka. Bukannya ayat itu saya tipu ke apa-apa ke. Anda tonton video itu tadi. Itulah kata-kata si Syamsul Iskandar. Walaupun taklah sebiji-sebiji saya sebutkan, tetapi intipati sama. Iaitulah nombor satunya, ketika itu Syamsul kata dia boleh menang. Tetapi masa itu, ketinggalan 348 kursi dan undi rosak ada 800 undi. Boleh fight lagi. Tetapi pukul 2.30 pagi, Anwar call dia kata tak apa, back down, bagi Zahid menang. Jadi tuan-tuan dan sekalian, secara asasnya, kata-kata Syamsul ini, bolehlah kita katakan ianya membuktikan beberapa perkara. Yang pertamanya, kemungkinan besar kemenangan Zahid dekat bahagian Datuk itu adalah kemenangan yang penuh dengan penipuan. Mungkin berlaku tipu daya dekat bahagian Datuk tersebut. Satu. Yang keduanya, berkemungkinan besar memang betul betapa Anwar dengan Zahid memang dah deal untuk bekerjasama selepas PRU15 ini sekian lama. Kan? Sejak sebelum PRU15 lagi mereka dah deal. Dan ini membuktikan kata-kata Tuan Guru Hajadi betapa memang ada deal antara Anwar dengan Zahid sebelum PRU15 itu adalah betul. Dan maksudnya, kalaulah kata-kata Tuan Guru itu betul, seperti mana yang telah didedahkan oleh Syamsul secara tak sengaja ini, maka apa yang Anwar kata ini adalah bohong belaka. Yang mula cerita kita pakat dengan Zahid UMNO ini, Mahyudin dengan Ustaz Hadi. Ustaz Hadi dengan serban dengan jubah fitnah orang. Bila yang saya undi dengan Zahid? Bila yang saya kata saya nak pakat dengan Zahid? Mana bukti dia? Saya mimpi. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun apa yang kita sebutkan, yang kita bongkarkan, yang mereka bongkarkan sendiri ke sebagainya kan, benda ini tidak akan mengubah apa-apa. Mereka masih di kerajaan, tak boleh buat apa pun. Tetapi ini seolah-olahnya membuktikan betapa mereka ini memang melakukan penipuan. Dan tak pasal-pasal pula istana dan juga yang di-Pertuan Agong pada ketika itu Sultan Abdullah diheret sama oleh puak-puak ini untuk menghalalkan kerjasama mereka yang sekian lama mereka telah buat. Dan benda ini secara asasnya memang membuktikan apa yang kami cakap selama ini betul belaka. Selama ini anak papa kata kami fitnah lah, kami tipu dan sebagainya kan. Tetapi berdasarkan kepada pendedahan ini, seolah-olahnya macam membuktikan betapa apa yang kami cakap selama ini, apa yang kami mention, apa yang kami suarakan, apa yang kami ragukan, memang benda yang betul. Tetapi macam saya katakan tadilah, tuan-tuan dan sekalian, kita argue lah macam mana pun, tak boleh buat apalah. Sebab mereka dah jadi kerajaan. Dan oleh kerana mereka ni kerajaan, mereka boleh buat apa saja mereka suka, tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab itulah Syamsul Iskandar boleh mengantuikan diri macam tu je sebab dia tahu orang tak boleh buat apa pun masalahnya kan. Benda dah settle pun. Tak kisahlah tu apa masalahnya kan. Kalau tidak, tak adalah Sani Hamzah cakap macam ni. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.